Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram Syukri bin Zakaria, nombor matrik 057900. Saya kini melanjutkan pelajaran di Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA di kampus Gong Badak, Kuala Terengganu dalam program pengajian Diploma Pentadbiran Islam, dan kini pada akhir semester kedua. Dan insyaAllah saya akan membentangkan tajuk program pengajian saya, iaitu Madkhal Ulum Quran. Di dalam program Madkhal Ulum Quran ini, saya akan membentangkan tentang Jam'ul Quran, ataupun di dalam bahasa Melayunya yang telah saya terjemahkan bermaksud pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran pengumpulan Al-Quran terbahagi kepada 3 zaman yang berbeza, iaitu yang pertama pada zaman Nabi SAW, dan yang kedua zaman Saidina Abu Bakar, dan yang ketiga ialah zaman Saidina Osman bin Affan. Sebelum itu saya akan menerangkan tentang makna pengumpulan Al-Quran yang terbahagi kepada 2 pengertian. Pertama ialah pengumpulan dalam arti hafazahu, yang dalam kurungan menghafaznya di dalam hati. Jam'ul Quran artinya hafazuhu, iaitu para hafiznya, iaitu orang-orang yang menghafaznya di dalam hati. Kedua ialah pengumpulan dalam arti kitabuhu kullihi, iaitu penulisan Al-Quran semuanya, sama ada dengan memisah-misahkan ayat dan surahnya, ataupun menetipkan ayat-ayatnya semata-mata dan setiap surahnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul. Seterusnya, kita beralih kepada pengumpulan Al-Quran pada zaman yang pertama, iaitu zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW, pengumpulan pada zaman Nabi SAW pada ketika itu ada 2 konteks yang berbeza. Yang pertama dari segi hafazan, dan yang kedua pula ialah dari segi penulisan. Hafazan ini, para sahabat menghafal Al-Quran. Amalan menghafal Al-Quran merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafaznya, dan ia menjadi lambang cinta mereka kepada sumber agama. Selain itu, Al-Quran diturunkan selama 20 tahun lebih. Seterusnya, dalam konteks penulisan pula, sebahagian sahabat juga menulis Al-Quran atas kehendak persendirian pada pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana dan potongan tulang belulang binatang. Apa yang saya ingin menerangkan dekat sini, sebahagian para sahabat juga menulis Al-Quran itu atas kehendak mereka sendiri pada pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Seterusnya, kita beralih kepada zaman Saidina Abu Bakar. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar, pada ketika itu, Saidina Abu Bakar menjawat jawatan sebagai khalifah pertama dalam Islam sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Seterusnya, pada zaman Saidina Abu Bakar, peperangan Yamamah yang berlaku pada 12 tahun Hijrah yang membabitkan sebahagian para sahabat yang pada ketika itu sedang menghafal Al-Quran. Dan disebabkan berlakunya peperangan Yamamah, Saidina Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengetuai mengumpulkan Al-Quran. Dan akhir sekali ialah zaman Saidina Osman bin Affan. Pada zaman Saidina Osman bin Affan, penaklukan Islam berkembang dengan luas, dan para qura', iaitu para pembaca Al-Quran, tersebar di pelbagai wilayah pada ketika itu. Penduduk Iraq dan Huzaifah al-Yaman membuat serbuan ke Armenia dan Azerbaijan. Penduduk Iraq melihat banyak perbezaan dalam cara membaca Al-Quran ini. Oleh itu, Saidina Osman bin Affan menghantar utusan kepada Hafsah. Hafsah ini ialah merupakan seorang anak perempuan kepada Saidina Umar Al-Khattab,
untuk meminjamkan mazhab Sayyidina Abu Bakar yang ada padanya. Dan akhir sekali, saya akan menerangkan tentang perbezaan pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan zaman Sayyidina Osman bin Affan. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, perbezaannya Sayyidina Abu Bakar mengumpul semua Al-Quran yang ditulis di pelbagai tempat, kemudian mengumpulkan semula semua Al-Quran tersebut dalam satu mazhab. Pada zaman Sayyidina Osman bin Affan pula, Sayyidina Osman bin Affan mencatat satu huruf saja daripada ketujuh huruf itu dengan tujuan untuk menyatukan kaum muslimin. Selain itu juga, Sayyidina Osman bin Affan cuba menghindarkan fitnah dan membuang perselisihan faham serta menjaga Al-Quran daripada berlakunya penambahan sepanjang zaman. Sekian saja pembentangan daripada saya. Saya memohon maaf di atas kekurangan sepanjang menyampaikan tajuk ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.